Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam satu lagi siri penerangan untuk exam. Pada kali ini saya akan menerangkan untuk ujian psikometrik untuk pembantu operasi grade N11. N11. Exam ini akan diadakan pada 30 Ogos tahun 2022 ini. Okey, tahniah kepada anda yang terpilih daripada ribuan calon yang memohon. Anda terpilih untuk duduki ujian psikometrik pada kali ini. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk tidak buat persiapan exam dengan lebih baik. Walaupun ramai yang berkata ujian psikometrik ini adalah satu ujian yang mudah, tetapi kalau betul-betul mudah, kenapa masih ramai lagi yang gagal dalam ujian psikometrik ini? Okay, so bagi saya ujian psikometrik ini bukanlah satu ujian yang mudah. Ada banyak perangkap yang menanti anda kalau anda tidak hati-hati ketika menjawab ujian psikometrik ini. Nanti saya akan explain apa itu perangkap yang menanti dalam ujian psikometrik ini. Tonton sampai habis, jangan skip, jangan tutup sebelum habis, supaya anda dapat jelas dengan apa itu sebenarnya ujian psikometrik. Okey, right. Nama saya Muhammad Syafri Zul. Saya adalah founder kepada Empire Kerjaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tak terlepas setiap kali kita keluarkan video terbaru. Okey, untuk bantu anda, kami di Empire Kerjaya selalu menghasilkan video-video untuk membantu para pencari kerja di Malaysia dan juga calon-calon exam SPA seperti anda untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Okay, sebab tu menjadi satu target kami ataupun impian kami ataupun matlamat kami di Empire Kerjaya untuk membantu seberapa ramai pencari kerja yang boleh. Jadi, pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Okay? Right. Jom saya teruskan mengenai penerangan untuk ujian psikometrik untuk exam untuk jawatan pembantu operasi grade N11. Okay? Alright. Pembantu operasi grade N11. Okey, seperti saya tahu tadi, exam ini akan diadakan pada 30 Ogos tahun 2022. Okay, ini adalah untuk ambilan jabatan Perdana Menteri dan juga pelbagai lagi jabatan yang memerlukan pembantu operasi grade N11. Okey, apa tujuan exam ini diadakan? Okey, tujuan exam ini diadakan adalah untuk mengenal pasti calon-calon yang berpotensi untuk memegang jawatan ini. Okey. Dalam masa yang sama, terdapat terlalu ramai calon yang memohon untuk jawatan ini. Jadi salah satu cara mereka untuk mengasingkan ataupun filter mereka yang tidak layak adalah dengan mengadakan ujian psikometrik. Kalau dulu dia ada buat ujian kefahaman bahasa Inggeris, ujian matematik, tapi pada tahun ini, tahun 2022 ini, pihak SPA nampaknya lebih berminat untuk buat ujian psikometrik. Okay? Alright. Okay, ini adalah taras utama untuk ujian psikometrik. Okay? Ada 5 taras keseluruhannya, iaitu disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi dan cara berfikir, dan juga ciri-ciri kepimpinan. Okey, walaupun exam ini adalah untuk grade 11, tapi anda perlu perlu ada kesemua 5 teras utama ujian ini. Okey. Dan daripada 5 kriteria tersebut, inilah 3 kriteria penilaian untuk ujian psikometrik, iaitu job fit, organization fit dan juga team fit. So dalam kesemua 100 lebih soalan nanti, dia akan ada kesemua 3 kriteria ini supaya dia akan buat satu profiling untuk melihat sama ada anda ni betul-betul layak untuk diberi tanggungjawab sebagai pembantu operasi grade N11. Jelas
Saya harap anda jelas. Kalau anda ada sebarang soalan ataupun masih lagi kurang faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Okay? Alright, saya teruskan. Okay. Bila anda sudah tentu pernah dengar kan, ujian psikometrik ini anda perlu jawab perkara-perkara yang positif saja. Okay? Betul. Kata-kata tersebut betul. Anda perlu jawab perkara yang positif. Tetapi apa itu yang positif? Okey, ini saya berikan. Okey, ini adalah ciri-ciri positif yang akan dikorek, yang akan dinilai dalam diri anda. Jadi, kalau anda tidak ada kesemua ciri-ciri ini, kalau anda tidak ada kesemua ciri-ciri ini, cuba belajar adakan. Okey? Maksudnya ada masa. Hari ini ialah ke tarikh exam anda pada 30 Ogos nanti. Cuba adakan masa. Cuba adakan ciri-ciri positif yang saya tunjuk ini. Okey. Alright, kalau tak ada, cuba adakan. Sebab kalau anda tidak ada, dia akan memberi sedikit kesukaran lah nanti semasa exam nanti. Okey. So ini adalah ciri positif. Seterusnya, ini pula adalah ciri-ciri negatif yang akan dikorek, yang akan dinilai, yang akan dinilai sama ada anda ada tak ciri negatif ini. Ada 6 kesemuanya. Pastikan kalau anda ada 6 ciri ini ataupun salah satu daripada 6 ciri ini, cuba sembunyikan. Okay, cuba hide daripada diri anda tu supaya dia tidak berapa ketara, supaya semasa jawab nanti anda boleh jawab dengan tenang, jawab dengan betul dan seterusnya lulus untuk ujian psikometrik nanti. Okay, so ini adalah ciri positif, ini adalah ciri negatif. Okay, cuba untuk positif cuba adakan dan negatif ni cuba hilangkan, cuba sembunyikan. Okay, alright. Tips menjawab. Okay. Anda sudah tentu tertanya kan, bagaimana cara yang betul menjawab ujian psikometrik ini. Okey, tips yang pertama adalah jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okey, dalam soalan exam nanti, biasanya anda akan diberikan jawapan sangat tidak pasti, pasti dan sangat pasti. So, bila anda memilih jawapan, okay, pastikan pilih yang sangat. Sama ada sangat tidak pasti, ataupun sangat pasti, ataupun yang paling maksimum dan yang juga yang paling minimum. Okay? Sebab kalau anda pilih yang di tengah-tengah tu, iaitu pasti ataupun tidak pasti, ini akan menunjukkan anda ni seorang yang lalang, seorang yang boleh ditiup ke kiri, ditiup ke kanan. So, pihak SPA tak nak orang sebegini. Dia nak orang yang betul-betul firm, betul-betul yakin dia ada ciri-ciri yang ditanya dalam soalan tersebut. Jadi sentiasalah pilih jawapan yang paling maksimum, sama ada betul-betul yang positif ataupun betul-betul yang negatif. Okey, ini yang tips yang pertama. Tips yang kedua, hati-hati dengan soalan berulang. Okey, untuk anda daripada 100 lebih soalan nanti, dia akan ada beberapa kali dia akan ulang soalan yang sama. Tujuannya adalah untuk melihat sama ada anda ni ada tak ciri-ciri tersebut. Kadang-kadang orang yang cuba nak menipu, cuba nak menjadi hipokrit, cuba nak menyembunyikan yang negatif, menimbulkan yang positif, dia akan terkantoi di sini. Sebab soalan nombor 1 mungkin diulang balik nombor 20, nombor 40, nombor 50, diulang balik berulang kali. Jadi kalau anda jawab nombor 1 jawab A, nombor 30 jawab C, kan dah bercanggah anda punya jawapan tu. Ini akan menyebabkan pihak SP tu dia dapat tahulah anda ni seorang yang cuba hendak menyembunyikan sesuatu perkara. Jadi untuk atasi masalah ini, anda perlu buat latihan yang banyak. Okey, biasakan diri dengan melihat
contoh-contoh soalan ujian psikometrik supaya anda sudah biasa, sudah tak ada rasa apalah kan? Sudah rasa macam alah, soalan ni senang saja, aku dah pernah tengok. Itu antara tips, antara sebab mengapa orang yang lulus tu lulus, sebab dia buat jawab tu berulang kali. So dia dah biasa tengok soalan tu dan lebih mudah untuk dia jawab. Okay, so kepada anda, cuba dapatkan seberapa banyak contoh soalan yang boleh supaya semasa exam nanti anda akan lebih rasa yakin, lebih rasa mudah untuk menjawab. Okey. So inilah 2 tips untuk anda amalkan, untuk anda cuba amalkan. InsyaAllah anda boleh lulus dalam ujian psikometrik pada kali ini. Okey. Alright. Jom kita tengok contoh soalan. Okey. Ini adalah satu contoh soalan exam sebenar untuk salah satu ujian psikometrik untuk satu jawatan ni. Okey. Soalan ni adalah perkara-perkara yang dikatakan oleh keluarga saya membuatkan saya mudah tersinggung. Okey. Kalau anda, apa yang anda akan jawab? Ya atau tidak? Cuba fikir kejap, cuba tenungkan, cuba baca berulang kali ayat soalan ini. Jawapan dia A atau B? Ya atau tidak? Okey. Jawapan yang betul, jawapan yang tepat adalah tidak. Okey, sebab sikap mudah tersinggung ni, mudah koyak ni, okey, mudah dijentik emosi ini adalah satu kelemahan, satu perkara yang negatif. Okey. So sebab tu anda perlu sembunyikan, perlu hilangkan perkara yang negatif ini, iaitu mudah tersinggung, cepat koyak dan sebagainya. Okey. Kemudian seterusnya, okey, saya lebih gemar berdiam diri daripada menegur kesilapan rakan saya kerana saya juga melakukan kesilapan yang sama. Okey. Soalan ini nak tengok sama ada anda ni berani tak untuk tegur kesilapan kawan anda walaupun anda pernah buat kesilapan yang sama. So anda jawab apa? A, B, C atau D? Okey. So jawapan yang tepat adalah A, sangat tidak setuju. Okay, kan tak tips saya beri tadi, anda perlu pilih jawapan yang paling maksimum, iaitu sangat. Okay, sama ada sangat pasti atau sangat tidak pasti. So dalam contoh soalan ini, anda perlu jawab yang sangat tu. So jawapan yang betul adalah sangat tidak setuju. Okay? Sebab walaupun anda pernah buat kesilapan, so sebagai orang yang bertanggungjawab, anda perlu tegur kesilapan rakan anda. So ini adalah sikap yang positif yang anda perlu pupuk, yang anda perlu korek, yang anda perlu tonjolkan semasa menjawab ujian psikometrik ini. Okay? So inilah 2 contoh soalan sebenar dalam exam SPA, supaya anda dapat lihat bagaimana cara sebenar pihak SPA tanya semasa exam nanti. Okay? Alright. Kemudian, bagi anda yang amat-amat memerlukan, tapi anda tak tahu nak cari di mana contoh soalan exam yang banyak, okay, saya amat-amat cadangkan kepada anda untuk dapatkan saja koleksi soalan ujian psikometrik ini. Okay, sebab dalam e-book ini, dalam koleksi ujian psikometrik ini ada lebih 200 contoh soalan untuk anda cuba, untuk anda buat latihan, supaya bila anda hadapi exam sebenar nanti, anda akan lebih rasa tenang, lebih rasa aku pernah tengok soalan ini. Faham tak? Perasaan yang dah yakin, yang dah rasa macam tak ada apalah, soalan ni senang saja sebab aku dah pernah jawab, aku dah pernah tengok. So saya amat cadang kepada anda, dapatkan sekarang e-book ini, e-book ujian psikometrik yang berbentuk e-book, berbentuk elektronik, di mana akan dapat link download nanti selepas anda dapatkan ujian psikometrik ini.
So, bagaimana nak dapatkan? Okey, mudah saja. Anda terus pergi ke link ini, www.ujianpsikometrik.online.com, dan terus dapatkan melalui online, melalui laman web ini sahaja. Okey, pastikan anda dapatkan e-book ujian psikometrik hanya melalui link ini sahaja. Kalau link lain mungkin tak betul, so cuba dapatkan hanya melalui link ini sahaja. Okey, so link ini saya tinggalkan di ruangan komen di bawah video ini untuk memudahkan anda untuk terus klik link tersebut untuk dapatkan e-book ini sekarang. Okey, alright, macam mana? Dah faham tak penerangan saya tadi mengenai exam ujian psikometrik? Okey, saya harap anda jelas. Namun kalau anda masih kurang jelas, okey, anda boleh terus tanya di ruangan komen di bawah video ini, dan nanti saya akan cuba menjawab semua soalan anda seberapa pantas yang boleh. Okey, dan jangan lupa dapatkan e-book ujian psikometrik melalui link di bahagian description dan ataupun di bahagian komen di bawah video ini untuk anda buat persiapan dengan exam dengan lebih baik. Okey, alright. Saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Kita jumpa lagi pada saat datang. Anda yang terbaik. Assalamualaikum.